Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas mengaji kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Minta maaf terlewat. Yang kita kali terakhir kita bincangkan, alhamdulillah kita dah habiskan sehingga ayat 56. Itu urutan terakhir kita ambil 50 pembezaan di antara ahli kitab dengan orang beriman. Yang kita ambil sekarang ni, insyaAllah hari ni kita masuk kepada potongan yang berikutnya, iaitu potongan 57, ayat 57. Ya. Bukan. Okey, 52. Okey. Hari tu kita ambil yang potongan sebelum ni, pembezaan di antara ahli orang beriman dengan ahli kitab. Okey, pemisahan orang beriman ahli kitab, ayat 51 dan 56. 51 sampai 56. Dan sekarang ni insya-Allah kita akan masuk potongan berikutnya. Potongan yang ke-15, iaitu ayat yang ke-57 sampai 63. 57 sampai 63. 57 sampai 63. Ini tajuk dia adalah ad-din bainal mustahzi'in wal karihin lahu. Agama di antara orang yang memperolokkannya dan yang benci kepada agama. Bukan agama ni, di antara orang yang mengejek dan orang yang benci terhadap agama. Jadi kita akan mula potongannya 57 sampai 63. Okay, firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا, hai orang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Janganlah kalian mengambil orang-orang yang mengambil agama kalian agama kalian huzwan wa la'iba, sebagai gurauan dan juga permainan. Jangan ambil orang-orang yang mengambil agama kalian sebagai gurauan dan juga permainan dari kalangan minal ladzina utul kitaba, dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab,
min qablikumul kuffara, dengan orang yang berikan mereka kitab sebelum kalian dan orang kafir, awliya, jangan ambil mereka sebagai para berlindung, atau para penyokong, ataupun ambil sebagai tempat sokongan, tempat perlindungan, tempat berikan tak setia. Okay. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan takwalah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Wa idza nadaitum ila salati, dan bila kalian panggil kepada solat. Orang-orang ni sifat dia, yang dia orang kafir, ahli kitab dan orang kafir, yang mengambil agama sebagai gurauan dan juga permainan. Dan bila diajak mereka, bila kamu panggil, nadaitum, kamu seru kepada solat, ittakhaduha, mereka ambil ia, seruan kamu tu atau solat tu, huzuwan wa la'iba, gurauan dan juga mainan. Dzalika bi annahu qaumul la ya'qilun, itu adalah kerana mereka, dzalika itu, bi annahum, sebab mereka, qaumul la ya'qilun, kaum yang tidak berakal. Okay. Kata Ibn Katsir, wa hadha tanfirun minal muwalati a'da'il Islam wa ahlihi. Ini adalah larangan ataupun disuruh lari, perbuat arahan untuk lari daripada memperwalikan, arahan untuk lari dari memperwalikan musuh-musuh Islam dan juga orang-orangnya, musuh-musuh Islam dan juga ahli Islam. Orang yang musuh Islam dan menyusuhi umat Islam. Minal kitabiyin wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab, kitabiyin dan juga musyrikin. Alladzina takhadu afdala ma ya'maluhul amilun, yang mereka mengambil seafdal apa yang diamalkan dia oleh orang yang beramal. Wahia syara'i'ul islami al-mutahharati al-muhkamati mustamilati ala kulli khairin dunyawi wa ukhrawi. Itu mereka yang seafdal yang diamalkan kita adalah syariat Islam yang suci, yang rapi, yang merangkumi terhadap semua kebaikan duniawi dan ukhrawi. Yang mereka mengambil apa yang kita amalkan ni, itu contoh letak ni solat. Dalam ayat sebut solat. Tapi nanti dia ada yang lain. Dekat sini Allah Ta'ala letakkan awal dulu. Mereka mengambilnya, syariat ni, agama kita ni, huzuan. Yattakhidunaha huzuan. Mereka ambil ia sebagai gurauan. Yastahzi'una biha. Mereka memperolok-olokkan, mengejek-ngejek terhadapnya. Wala'iban, dan juga sebagai permainan. Ya'taqiduna annaha naw'un minal la'bi fi nadharihimul fasidi. Mereka beriktikad bahawa ia, agama ni, syariat ni adalah satu bentuk daripada permainan pada pandangan mereka yang rosak. Wa fikrihimul baridi, dan juga pemikiran mereka yang sejuk, yang tidak cergas, yang lembab. Jadi pemikiran mereka yang beku, mereka gunakan itu untuk memikirkan tentang syariat dan mereka mempermainkan. Wa qauluhu ta'ala minal ladina utul kitab min qablikumul kuffara, dari kalangan orang-orang yang diberikan mereka kitab dari sebelum kalian dan juga orang kafir. Min ni hahuna libain jins, seperti ini di sini untuk menjelaskan, ada penjelasan bagi jenis. Mana orang-orang yang memperolokkan agama kamu dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga orang kafir. Jadi min kat sini hahuna libain jinsi, untuk penjelasan jenis. Okey, kakaulihi subhanahu wa ta'ala, wajtanibu ar-rijsa minal awsan, jauhilah najis daripada berhala. Maksud dia najis dia yang lain tak apa, kotoran lain tak apa, kotoran lain tak boleh. Macam juga orang yang memperolokkan agama ni, kalau bukan di kumpulan ini pun serupa juga. Contohkan yang bukan ahli kitab, katakanlah bukan musyrikin, nama dia atheist atau liberal, ataupun apa saja kumpulan, nama kumpulan tersebut,
Bila diorang pakai nama pun sekalipun, asalkan memperolok-olokkan agama, ini jenis antaranya itu dari kalangan ahli kitab dan juga orang yang kafir. Itu antaranya, bukan itulah mesti sifat macam tu baru kita kira termasuk. Okay. Dan mungkin orang tu kata macam, dia ni tak percaya apa-apa, tak apa kot. Kita ambil dia sebagai ketua atau pemimpin, sama je, tak boleh. Okay. Dia kata seperti firman Allah Ta'ala, fajtanibu rijsa minal awsan, maka jauhilah kotoran daripada berhala. Mana kotoran banyak, ini antara jenis berhala. Wa qara ba'duhum wal kuffari, dan membaca sebahagian mereka al-kuffar tu, kalimah al-kuffar tu daripada ra dia baca ri. Minal kuffari wal kuffara. Pasal kali kan macam ni, jangan ambil orang yang memperolokkan agama kalian. So jadi maf'ul bih lah. Man tu jadi maf'ul bih. Ataupun dia badal kepada yang maf'ul awal kan. Kat sini. Macam ni kan. Fi'il kat sini la tattakhidu, dan kamu ambil. So sini ni allazina ni, ini maf'ul bih. Okey, ini sifat dia. Okey. Jadi dekat sini jadi apa jenis dia yang pertama. Lepas tu yang kedua, yang kalimah kufar ni soalan macam la tatakhidul ladina takhudhu min dinakum alhaba wala tatakhidul kuffar, yang kamu ambil orang kafir sebagai aulia, para pelindung. So ada yang baca dengan al-kuffar dengan baris bawah, okey, wa qara ba'duhum wal kuffari bil khafdi atfan, diataf kepada min kepada alladzina yang kedua. Kalau dia ataf pada yang pertama, dia baris atas. Ataf pada yang kedua, baris bawah. Okey. Wa qara akhar bin nasbi ala annahu ma'mul. Dan baca sebagian mereka yang lain dengan nasab pada atas, dia kata ala annahu ma'mul, dia kena ada amil itu. Jadi ialah maf'ul bih lah. Dia ma'mul, dia maf'ul bih. Ma'mul la tattakhidul ladina takhudhu min dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitab min qablikum. Jangan kalian ambil orang-orang yang mengambil agama kalian sebagai gurauan dan permainan dari kalangan orang-orang yang berikan kitab di kalangan kalian dan orang kafir kan. Takdiruhu walal kuffar. Takdir dia, jangan juga orang kafir pun kamu ambil. Aulia, para pelindung, para pemimpin. Ini apa macam kita terangkan berkali-kali kan, general pada masa pilihan raya ke apa sekalipun, sama aja. Islam tak pernah suruh kita pilih pemimpin kafir. Okay. La aila tattakhidhu haula'i wala haula'i aulia. Yang kamu ambil orang ini, yang ahli kitab, tidak juga orang kafir, sebagai para pelindung. Para pelindung so dia pemimpin pemerintah, tak boleh. Okey. Itu qiraat dengan baris bawah, qiraat Abu Amr wal Kisai wa Yaqub. Nasab ni qiraat Baki, 4 lagi. Baki 4 lagi, semua lain-lain pun baca dengan baris atas. 3 orang baca baris bawah. Okey. Wal murad bil kuffari ha huna al musyrikun. Dikehendaki dengan orang kafir di sini orang-orang musyrik. Dan generalisasi dia pada orang yang ingkar agama, sama aja. Wa qauluhu ta'ala wattaqullaha, takwalah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ay wa ittaqullaha an tattakhidhu haula'i a'da'i lakum walidinikum awliya'a. Takwalah kalian kepada Allah, jagalah kalian terhadap Allah, untuk kalian mengambil, daripada kalian mengambil musuh-musuh kalian dan musuh agama kalian sebagai para pelindung. Mana musuh untuk kalian, musuh untuk agama kalian, kami ambil sebagai pelindung. Ini adalah sangat masalah. Ini sebenarnya bukan masalah bangsa. Bukan masalah keturunan Melayu ke Cina, tak. Ini masalah agama. Dan agama kita dan Islam ni, ini dikedepankan daripada yang lain. Kemuliaan kita adalah dengan Islam. Banyak orang tak nampak benda ni, dia rasakan bahawa, dan lupa sebenarnya penyatuan kita atas Islam jugalah. Kalau kata kita nak menang pun dengan Islam, nak bersatu pun atas Islam. Jika orang tak nak Islam sebagai jika orang yang tak nak Islam sebagai sebagai yang memerintah kita, dia adalah musuh kita, habis kita. Sebab pening kepala. Tak ada ayat macam dia kata macam ini saya tak percaya Islam, kenapa saya kena ikut undang-undang Islam? Saya tak percaya dengan undang-undang British. Kenapa saya kena ikut undang-undang British?
Itu masalah pelaksanaan negara. Bila negara dah pilih satu perkara, pimpin kita letakkan dan kita kena follow lah. Awak tak boleh kata macam saya tak suka Islam dan sebagainya. Awak tinggal negara umat Islam, negara kita ni, pemimpin, pemerintah dia, raja dia Muslim. Masa dia tak buat, dia tak jawab dengan Ta'ala lah. Sebab tak pernah apa kita kata Islam ni kita tinggal separuh buat separuh. Solat kita solat, puasa kita puasa, tapi bab lain kita tinggalkan. Itu bukan Islam yang betul lah. Tak buat, dia jawab depan Allah Ta'ala nantilah. Itu je. Okay. Kama qala, macam Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Imran. Al-Imran ayat ke-28. Jadi kita in kuntum tu'minu, in kuntum ni kalau kamu beriman bi syar'illah, dengan syariat Allah Ta'ala, allazi ittakhadha haula'i huzwan wa la'iba, yang diambil oleh, yang mengambil mereka ini, mengambilnya sebagai gurauan dan juga permainan. Kama qala ta'ala, macam firmankan, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidak akan mengambil orang-orang beriman, orang kafir sebagai para pelindung selain bukan orang-orang beriman. Dia bukan orang beriman diambil orang kafir. Okey. Wa man yaf'al dhalika, masa buat itu, falaysa minallahi fi syai', maka tiada tiada dari Allah Ta'ala sedikit pun. Mana Allah Ta'ala tak ada hubungan dengan dia apa-apa pun. Illa an tattaqu minhu tuqah, kecuali kalian ambil mereka sebagai pemimpin ke atau pelindung, kalau untuk berlindung, kami yang berlindung daripada mereka dengan perlindungan. Pasal kerana mungkin ketika itu musuh tadi ataupun kafir tadi memerintah, maka kita ikut dia di atas sebab itu. Namun Allah Ta'ala kata wa yuhadzirkumullahu nafsah, Allah Ta'ala peringatkan kamu tentang dirinya. Kalau kita bimbang tentang orang kafir dan sebagainya, kita kena bimbang dahulu tentang Allah Ta'ala punya kedudukan. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kamu tentang dirinya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah Ta'ala tempat kamu akan kembali. Al-Imran 28. Jadi pengertian sama dengan ayat tersebut. Yang tak boleh kita ambil yang kafir sebagai para pelindung. Ini asas sebab. Ya, pertama antara sifat yang kita bincang dalam ni adalah mereka permain-mainkan akan syariat Allah. Kalau mereka tak hormati syariat Allah Ta'ala, maka tak timbul tajuk untuk diambil mereka sebagai pelindung. Tapi kalau ikut surah Al-Imran, bukan setakat tu, kalau diorang tak hormat, diorang tak apa, diorang hormat sekalipun, dan tetap tidak menjadi alasan. Mungkin ada orang mengatakan bahawa zaman Habsyah dahulu, Nabi SAW suruh para sahabat berlindung pada Raja Nasrani. Itu ketika Islam tengah lemah. Ulang balik, ketika tengah lemah, hukum dia akan berbeza. Nabi sendiri pun ambil dapatkan pertolongan ketika untuk hijrah dengan seorang guide yang bukan Islam untuk memandu kenderaan. Tapi dalam masa sama, bila kita perhatikan balik, lepas daripada Islam dah kuat, tidak ada disuruh. Maka Nabi pernah dalam perang kita nak perang Badar, ada orang yang bukan Islam nak ikut, Nabi kata aku tidak akan minta tolong dengan orang kafir. Dan kes tadi bila kita dah ada kekuatan, tak perlu kita ambil lagi benda daripada mereka. Okey. Adapun ketika kita berlindung daripada kejahatan mereka ataupun perangai mereka yang tak elok, maka ketika itu kita terima aje. Berlindung sebab kita nak buat jahat kat dia. Kan kita berlindung daripada kejahatan yang mereka buat. Macam inilah Palestin sekarang ni, India dan negara-negara yang mana dengan terang-terangan umat Islam kita ditindas dan dia digunakan kekerasan. Yang sepatutnya kita kata benda ni kita ambil peka. Jadi macam kerajaan pun kena ambil kira benda sebut. Pasal keselamatan umat Islam ni tak kira di mana. Palestin kita bercakap, India kita diam. Tak boleh. Dia kena cakap juga. Walaupun dia kata macam India nanti ada akan protes lah, tak nak hantar pekerja dan sebagainya, lantak kan. Kerana kita takut sangat kepada musuh, sampaikan last kali diorang akan buat macam-macam, lupakan tentang kita ada kekuatan tersendiri. Baik. Wa qauluhu fi ma'atan lepas tu ayat berikutnya, wa idza nadaitum ila salati, bila kalian panggil kepada solat. Ay wa kadzalika idza adzantum da'ina ila salati. Demikian juga apabila kalian melaungkan azan, memanggil kepada solat. Allati afdalul a'mal. Sebab tadi kita kata agama secara keseluruhan, ni sekarang spesifik kepada solat. Demikian juga apabila kalian memanggil atau menyeru
melaungkan azan, memanggil kepada solat yang ia adalah seafdal-afdal amalan. Hiya allati afdal amal liman yaqil wa ya'lamu min dawil albab. Bagi siapa-siapa yang berakal dan mengetahui di kalangan orang yang mempunyai otak, mempunyai akal otak, mempunyai akal. Ittakhaduha, mereka ambil ia, aidan juga. Jadi agama secara keseluruhan, sekali solat pula spesifik ni. Huzuan wa la'iba, mereka ambil ia sebagai gurauan dan juga permainan. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun, itu adalah dengan sebab mereka kaum yang tidak berakal. Kaum yang tidak berakal. Sebab tu mereka mengambilnya sebagai gurauan. Solat tu sendiri. Sebab solat ni kan semua para anbiya solat. Kalau orang tu ahli kitab sekalipun, dia tahu dalam kitab dia bahawa Ibrahim AS sujud ke tanah menyembah Allah Ta'ala. Semua para anbiya sujud ke tanah. Musa sujud ke tanah, Isa sujud ke tanah menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi diorang permainkan akan perkara tersebut. Sembah siapa, dia kata. Okay. Dia kata apa, mereka ambil akan ia sebagai gurauan dan juga permainan. Itu kerana mereka kaum yang tidak berakal. Okey. Tak berakal, tak memahami, tak mengetahui ma'aniya ibadatillahi wa syara'ihi. Pengertian ibadat kepada Allah dan juga syariat-syariatnya. Wa hadhi sifatu atba'i syaitan. Ini adalah sifat atau ciri-ciri para pengikut syaitan. Alladzina idza sami'a al-adhana adbara wa lahu husas ad-durat. Dia kata yang pengikut syaitan yang bila mendengar azan mereka berpaling dan dia mempunyai untuknya ada husas, ada kentut durat, kentut yang berbunyi kuat, hatta la yasma'a al-ta'zin, supaya tak dengar akan laungan azan. Ini boleh kita lihatlah kadang-kadang setengah masyarakat kita ni yang tinggal dengan Islam setelah lama tapi masih lagi tiba-tiba tak suka azan. Terutama kalau komuniti tu, perumahan penempatan tu, kalau dapat 50-50 Muslim kafir pun keluar larangan untuk azan. Sedangkan bila kita perhatikan balik, azan berkumandang tu sebenarnya ikutkan timing masa adalah timing yang sangat sesuai untuk kita berehat, untuk tinggalkan kerja, tinggalkan sesuatu untuk datang kepada Allah Ta'ala. Contoh macam subuh kan, kita bersiap pagi untuk bekerja. Kerana orang kerja pun memang keluar waktu tu lah. Azan subuh tu adalah benda baik, seruan, tapi tak suka. Zuhur untuk berhenti rehat kejap kan. Jadi zuhur lah sibuk makan. Dan asar, dengan maghrib dan isyak kan. Semua sekali benda tu azan, tak apa perlawanan azan tadi didapati dibenci oleh orang kafir tadi. Walaupun sebenarnya dia tinggal dekat tanah Melayu ni, di Malaysia ni, sejak kecil, lahir lagi dengar azan tu dikumandangkan sejak kecil, tapi dia punya benci bila ada azan tu. Dia boleh minta supaya jangan dia laungkan azan, jangan dipakai speaker, jangan disekiankan. Ini memang kita dapat dapati memang timbul pada sebahagian orang kafir ni, memang tak suka langsung dengan laungan azan. Pasal tak ada benda pun. Sedangkan laungan azan, kalau kita dengar balik, dia punya pengisytiharan adalah Allah yang terbesar, tentang penyaksian kepada Allah Ta'ala Tuhan, Muhammad Rasulullah. Dan kemudian itu berkenaan dengan tajuk masalah ajak kepada solat, ajak kepada kejayaan. So apa benda yang tak eloknya? Ajakkan kepada itu, dia tak suka. Pasal syaitan macam itulah. Fa'idha qadiya at-ta'dhinu aqbala. Bila selesai saja laungan azan, dia akan datang balik. Fa'idha thuwiba bisolati adbara. Bila taswib, diberikan sebutkan ganjaran berkenaan dengan panggilan berkenaan dengan nak dirikan solat, iqamat. Taswib di solat ai iqamat untuk solat. Adbara, dilari balik. Fa idza qudiya at-taswibu aqbala. Bila selesai saja taswib, yakni iqamat, dia pun datang balik. Hatta yakhtura bainal mar'i wa qalbihi, supaya dia boleh membisikkan atau mengganggu di antara seorang manusia tu dengan kalbunya. Fa yaqulu udhkur kadha. Lalu dia akan kata ingat ini. Okey, walam lima lam yakun yadhkuru. Bagi apa yang dia tidak pun sebenarnya ingat. Tapi dia akan ingat mula dalam solat. Orang tu terhadap apa yang dia tidak pun ingat, dia disuruh ingat oleh syaitan tadi.
hatta yadhallu ar-rajulu hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam salla. Sehingga jadi seorang lelaki itu tidak tahu berapa banyak dia dah solat. Maka fa idza wajada ahadukum dzalika, maka bila mendapati seorang kamu akan itu, falyasjud sajdataini, bila tak tahu solat dia banyak mana, dia tambahlah, ikut cukupkan jumlah, ikut mana yang dia masih rasa kurang. Kalau dia kata 2 atau 3, ambil nombor 2. Kemudian tambahlah apa yang berapa tak cukup lagi. Kalau dia antara 3 atau 4, dia ambil nombor kecil. Dia ambil nombor kecil. Bila jadi macam tu, fa idza wajada ahadukum dzalika, bila mendapati seorang kamu akan itu, mana gangguan dari syaitan terhadap jumlah rakaat dia solat, falyasjud sajdataini qabla salam, maka sujudlah 2 kali sujud sebelum daripada salam. Muttafaqun alaih, hadis sepakati oleh Bukhari Muslim. Hadis ni baik. Semacam syaitan tak suka kepada laungan azan, ajakkan bersolat, macam itulah musuh-musuh Allah Ta'ala, golongan yang mengambil agama sebagai gurauan dan juga permainan, mereka tak suka berkenaan dengan laungan azan, panggilan pada solat. Itu antara yang paling basic lah. Wa qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, qad dzakarallahu ta'dhina fi kitabihi faqala, dia telah menyebut Allah Ta'ala akan azan dalam kitabnya, lalu dia berfirman, ayat kita baca ni, ayat 30, 58, wa idza nadaitum ila salati, bila kami memanggil kepada solat, ittakhaduha huzwan wa la'iba, mereka mengambilnya sebagai gurauan dan juga permainan. Kalau orang kata azan ada tak dalam Quran? Ya, ada. Ni Allah tak sebut panggil untuk solat. Adalah azan. Cuma nak tahu lafaz azan, dan tengok pada Nabi, tengok kepada hadis Nabi. Azan tu ada. Okay? Bila kamu panggil kepada solat, mereka mengambilnya sebagai gurauan dan juga permainan. Zalika itu bi annahum qaumun la ya'qilun, sebab mereka adalah kaum yang tidak berakal. Okay. Rawah Imam Ahmadu, Imam Ahmad telah riwayatkan an Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahdhurah, daripada Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahdhurah, dia diriwayatkan anna Abdullah bin Muhayriz, bahawa Abdullah bin Muhayriz Abdullah bin Muhayriz, tadi sikit, akhbarahu, Allah bin Muhayriz bagi tahu dia, wa kana yatiman fi hijri Abi Mahdhurata, dan dia dahulu adalah anak yatim bawah jagaan Abu Mahdhurah. Maksud dia bagi tahu kepada anak orang yang menjaga dia, ni Abdullah bin Muhayriz ni adalah anak yatim di bawah jagaan Abu Mahdhurah. Maknanya dia bagi tahu pada cucu Abu Mahdhurah lah. Dia beritahu pada cucu orang tu. Qala, berkata Abdullah bin Muhayriz, qultu li Abi Mahdhurata, dia kata aku telah cakap kepada Abu Mahdhurah, ya am, wahai pak saudara. Maksudnya orang ni adik-adik bapak dia lah. Okay. Inni kharijun ila Syam, aku nak keluar ke Syam. Wa akhsha an us'ala an ta'dhinika. Okay. Wa akhsha an us'ala an ta'dhinika, dan aku bimbang, aku ditanya mengenai lawangan azan kau. Abu Mahdhurah punya riwayat yang dia belajar azan Nabi ajak. Okay. Aku bimbang, aku akan ditanya mengenai azan kau. Fa'akhbirni, fa'akhbarani fa'akhbirni fa'akhbirni, bagi tahulah aku. Dia diminta Abu Mahdhurah cerita kepada dia hadis tentang ajaran Nabi terhadap dia tentang lawangan azan. Okay. Anna Abu Mahdhurah qala lahu, lalu dia beritahu kan, maksud dia Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Muhayriz ni, perawi tu, Abdul Aziz bin Abdul Malik ni kata, lalu beritahu aku, Abu Mahdhurah qala lahu, bahawa Abu Mahdhurah cakap pada dia, kata pada Abdullah bin Muhayriz, saudara dia, qala lahu na'am, dia pun kata pada Abdullah bin Muhayriz, ya,
qala kharajtu ma'a fi nafarin. Aku telah keluar pada dalam satu kumpulan, kumpulan beberapa orang wa kunna fi ba'di tariqi tariqi Hunain. Dan kami ni ketika tu dalam sebahagian perjalanan jalan Hunain. Okey. Maqfala Rasulullah SAW min Hunain. Maqfala. Okay. Hadis Sunan Nasa'i ya. Dia kata kami dahulu dalam perjalanan dalam sebahagian perjalanan Hunain. Maqfala Rasulullah SAW ay zaman ruju'ihi bi taqdi pada waktu pulang Nabi daripada Hunain. Maksudnya dia dalam perjalanan Hunain ketika pulang Nabi daripada Hunain. Okey, Maqfal tu dalam perjalanan pulang Nabi daripada Hunain. Falakina Rasulullah SAW bi ba'di tariq. Lalu kami bertemu Rasulullah SAW dalam sebahagian perjalanan tu. Sebahagian jalan tu kami tembung Rasulullah. Fa'adzina muadzinu Rasulullah SAW bis salati fa'adzana muadzinu Rasulullah SAW bis salati inda Rasulullah SAW. Lalu telah melaungkan azan tukang azan Rasulullah SAW untuk salat di sisi Rasulullah SAW. Fasami'na sautal muadzini. Lalu kami dengar suara tukang azan. Wa nahnu mutanakibun, dan kami ketika tu mutanakibun iaitu apa, berpaling mu'ridun. Dia tengah beralih dari jalan. Fasarakhna nahkihi wa nastahzi'u bihi. Lalu kami menjerit. Kami menirunya dan mengejek-ejeknya. Maksudnya dia tak Islam lagi lah waktu ni. Abdul Mahdurah ni ketika berlaku kisah ni dia belum lagi Islam kot. Maksudnya tukang azan tengah azan dia pergi main-main jerit kan. Okey, mana kami menjerit, kami menirunya juga ejek-ejeknya. Fasami Rasulullah as-sauta. Lalu mendengar Rasulullah SAW akan suara kami lah. Fa arsala ilaina ila an waqafna baina yadayhi. Lalu baginda utus kepada kami sehinggalah kami berdiri di hadapan baginda. Faqala Rasulullah SAW, ayyukumul ladzi sami'tu sautahu qad irtafa. Manakah rekan kalian yang aku dengar suara telah tinggi? Abdul Mahdurah cerita fa asyara al-qaumu kulluhum ilayya. Lalu menunjukkan orang ramai tu, kumpulan yang ada tu kepada aku. Semua tunjuk mereka kepada aku. Semua mereka tunjuk kepada aku. Semua mereka menunjukkan kepada aku. Wasadaku, dan mereka betul. Fa arsala kulluhum, maka baginda lepaskan semua mereka. Wahabasani, tapi Nabi tahan aku. Wa qala, dan Nabi kata, kum fa'adzin. Bangun, dan juga azan. Faqumtu wala syai'a akrahu wala syai'a akrahu ilayya min Rasulillah SAW. Dia kata aku pun bangun. Dan tidak ada ketika tu sesuatu lebih aku benci di sisi diriku berbanding Rasulullah SAW. Wala mimma ya'muruni bihi. Dan tidak juga aku tak ada satu benda aku lebih tak suka berbanding apa yang dia perintahkan aku. Mana aku tak suka dia, aku tak suka azan. Fakuntu baina yadayhi Rasulullah SAW. Aku pun berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Fa'alqa alayya Rasulullah SAW at-ta'dhin huwa binafsihi. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, memberikan kalimah-kalimah tu kepada aku, Rasulullah SAW, akan azan tadi. Baginda sendiri yang ajarkan. Qala, Nabi kata, qul, katakanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang terbesar, Allah yang terbesar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi Tuhan bukan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilallah. Asyhadu an la ilallah 2 kali Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas salah.
hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah kepada solat, marilah kepada solat, marilah kepada kejayaan, marilah kepada kejayaan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, thumma da'ani hina qadaitu ta'zin. Kemudian baginda panggil aku. Okey. Ketika aku selesai azan, fa'atani suratan fiha syai'un min fiddatin. Dan baginda berikan aku satu uncang. Dalam uncang tu dia kata ada sedikit ada beberapa keping perak. Thumma wada'a yadahu ala nasiyati yadahu ala nasiyati Abi Mahdurata. Lalu baginda lepas tu letakkan tangan baginda pada ubun-ubun Abi Mahdurah. Thumma amarraha ala wajhi, kemudian baginda lalukan tangan baginda pada wajahnya. Thumma baina sadihi, kemudian kepada dada, di antara dua dada dia yang tengah. Thumma ala kabidihi, kemudian kepada dia punya hati. Hatta balagha Rasulullah surata Abi Mahdurah, sampai dah tangan Rasulullah kepada pusat Abu Mahdurah. Thumma qala Rasulullah bersabda, barakallahu fika wa baraka alayka. Memberkati Allah ke atas, semoga Allah Ta'ala memberkati kepada engkau dan berkati ke atas engkau. Fakultu, lalu aku pun kata, ya Rasulullah wa Rasulullah, murni bi ta'zim bi Makkah, perintahkan aku untuk azan di Mekah. Faqala qad amartuka bihi, aku telah perintahkan kau untuk azan di Mekah. Wa dhahaba kullu syai'in kana Rasulullah SAW min karahatin. Jadi waktu di sini pasal kan perang Hunain kan, Nabi dah takluk Mekah. Maksudnya dia ketika tu masih lagi waktu dia tak suka Rasulullah. Jadi ketika tu lepas daripada Rasulullah kata, ya aku telah letakkan kau sebagai tukang azan di Mekah. Dia kata wa dhahaba kullu syai'in kan Rasulullah min karahatin. Dan telah hilanglah semua benda yang dahulunya terhadap Rasulullah daripada kebencian. Wa ada dzalika kulluhu mahabbatan li Rasulillah, dan kembali semua itu kesemuanya sebagai cinta kepada Rasulullah SAW. Faqadimtu ala Itab bin Asid amili Rasulillah SAW. Lalu aku pun datanglah kepada Itab bin Asid di Mekah, amil ataupun apa dia punya pewakil Rasulullah SAW. Fa'adzantu ma'ahu bi salati an amri Rasulullah SAW. Aku telah azan bersama-sama dengan dia untuk solat dengan perintah daripada Rasulullah SAW. Wa akhbarani dzalika man adraktu min ahli mimman adraka Abul Mahdurata. Lalu kata Abdullah bin Muhairis, dia kata aku dia kan Abdul Aziz bin Abdul Malik. Dia kata dan beritahu aku itu siapa aku tahu siapa yang aku tahu, siapa aku sempat. Dalam beritahu aku itu perkara itu, kisah ni, siapa aku sempat dari kalangan keluargaku, dari kalangan orang-orang yang sempat dengan Abul Mahdurah. Ala nahwi ma akhbarani Abdullah bin Muhairis, serupa seperti yang diberitahu kepada aku oleh Abdullah bin Muhairis. Itu tentang lafaz azan. Tapi lah dekat sini dia dengan doa Nabi SAW dan dia buat apa Nabi suruh, perintahkan. Akhirnya terbalik, tukar balik daripada dia tak suka Rasulullah, dia jadi pencinta Rasulullah SAW. Okay. Hakadha rahu Ahmadu, begini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad diriwayatkan macam tu. Dia kata waqad akhrajahu Muslimun fi sahihi, dan telah mengeluarkan hadis ni Imam Muslim dalam sahih beliau. Wa ahlu sunan arba'ati, ada juga para pengarang kita sunan yang 4. An Abi Mahdurata wasmuhu, daripada Abu Mahdurah, dan nama Abu Mahdurah ni Samuratu ibnu Mi'yara bin Lauzan. Okay. Dia kata nama dia Samurah bin Mi'yar bin Lauzan. Ahadu muadzini Rasulullah SAW, salah seorang tukang azan Rasulullah SAW yang 4. Wa huwa muadzinu ahli Makkah, dan dia ada tukang azan penduduk Mekah. Rasulullah ada Bilal bin Rabah, Rasulullah ada Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Dan ini seorang lagi. Ini seorang lagi Ini Nabi SAW punya tukang azan. Okey. Wa huwa muadzinu ahli Makkah, dan dia ada tukang azan penduduk Mekah. Wa mtaddat ayyamuhu radhiyallahu anhu wa ardah, dan telah
dipanjangkan tempoh masa hidup dia oleh Allah Ta'ala dan dia Al-Madhurah. Dia mati tahun 79. 79. Ada kata 59, ada kata 79 Hijrah. Dia mati di Mekah. Mati di Mekah. Mati Mekah Jadi Nabi SAW sendiri ajar dia azan. Azan dia dilafazkan oleh Abu Mahdhurah, Nabi sendiri SAW yang azan ajarkan. So kalau kita lihat pada ayat Quran tadi, ayat yang surah surah Al-Maidah ni 58 ia dalil bahawa azan ada dalam Islam. Ni kadang-kadang orang kata azan ni datang daripada hadis Nabi SAW sahaja. Ni kadang-kadang dalam Quran Karim pun dah sebut. Macam dikatakan oleh Az-Zuhri lah, dia kata bahawa ini dalil bahawa azan ada diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di sini kisah hadis Abu Mahdhurah ni menyokonglah apa yang dimaksudkan dengan azan yang dikehendaki. Seruan untuk solat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Mahdhurah tu, itu di antara lafaz yang kita amalkan sekarang. So basically kalau kita nak kata azan ni dilaungkan, ya, memang adalah daripada Allah Ta'ala sendiri, dan Nabi tunjukkan apakah yang dikatakan azan. Okay. Tak boleh ambil. Kita ambil, tengok macam mana kita ambil. Okay, firman Allah Ta'ala lepas tu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ahlal kitab, hei ahli kitab, hal tanqimuna minna, adakah kalian benci atau marah, tak suka, adakah kalian marah, tak suka atau benci minna terhadap kami, illa, melainkan, adakah kalian marah benci kami ni hanya kerana illa an amanna billah, bahawa kami telah beriman dengan Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa turun kepada kami, wa ma unzila min qablu, dan apa turun sebelum ini, sebelum daripada apa turun kepada kami, wa anna aktsarakum fasikun, sedangkan dan bahawa kebanyakan kalian orang-orang fasik. Adakah kalian benci dengan kami, marah pada kami sebab kami beriman dengan Allah dan apa turun kepada kami dan turun sebelum, dan sedangkan kalian pula orang-orang yang kebanyakan kalian adalah orang fasik, menentang Allah Ta'ala, menentang apa yang turun kepada Allah Ta'ala. Qul, katakan hai Muhammad, hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan 'indallah, adakah kalian nak aku beritakan kalian dengan yang lebih teruk, lebih jahat berbanding itu, mana tak suka kepada keimanan orang beriman. Ada nak tahu yang lagi teruk? Mathubatan indallah, dari segi balasan di sisi Allah Ta'ala. Mathubatan indallah, dari segi balasan atau kiraan di sisi Allah Ta'ala. Man la'anahu Allah, yang teruk, paling teruk adalah sesiapa yang
la'anahullah, yang Allah Ta'ala laknat dia. Wa ghadiba alaihi, Allah Ta'ala murka ke atasnya. Wa ghadiba alaihi, Allah Ta'ala murka ke atasnya. Wa ja'ala minhumul qirata wal khanazira wa ablat taghuta. Allah Ta'ala jadikan dari kalangan mereka ada yang jadi kera, khanazir, babi, kera-kera, babi-babi, dan penyembah bagi taghut. Mana apa-apa selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kata syaitan, ada kata apa berhala. Apa disembah selain Allah Ta'ala dipanggil taghut. Okay? Ulaika, mereka itulah syarrum makana, mereka itulah seburuk-buruk, seteruk-teruk kedudukan. Wa adallu, dan sesat, yang paling sesat. An sawa'is sabil, daripada jalan yang lurus. Daripada jalan yang lurus. Okay. Kata Ibn Kathir, yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, qul, katakan hai Muhammad. Qul, katakan hai Muhammad. Qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, lihaula'il ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min ahli kitab. Terhadap orang-orang, ya, mereka ini orang-orang berkenaan yang mengambil agama kalian sebagai gurauan dan juga permainan dari kalangan ahli kitab. Hal tankimuna minna, adakah kalian ni marah, kan, tak suka terhadap kami, melainkan illa an amanna, hanya kerana bahawa kami telah beriman dengan Allah, amanna billah wa ma unzila ilaina, dan apa turun kepada kami, wa ma unzila min qablu, yang kami beriman dengan apa turun sebelum. Ada kalian marah sebab itu? Kata, ai hal lakum alaina mat'anun aw aibun illa hadha, adakah untuk kalian atau pada kalian ke atas kami sebarang tuduhan atau keaiban selain ini? Ada tak benda lain selain ini yang kau tak puas hati? Sembah Allah, ikut perintah Tuhan. So, apa benda masalah? Ya, okey. Kalau dia kata macam dekat dalam masyarakat kita sekarang ni, ada yang dia cakap orang Islam ni sangka dia je baik. Jawapannya iyalah, memang ikut pada ikutan perintah Allah Ta'ala. Ya, kalau awak tak ikut perintah Allah Ta'ala, awak tak ada nilai. Dia panggil apa, value. Tak ada nilai untuk seseorang tu yang dia tidak patuh perintah Allah Ta'ala. Apa nilai dia ada? Dia ada Tuhan ciptakan segala-galanya, cipta segala-galanya, tapi dia tak berikan ketaatan. So apa benda yang nilai dia di sisi Allah Ta'ala? Tak ada nilai lah. Nak cakap apa lagi? Wa hadha laysa bi'aibin wala madhammatin. Sedangkan ini bukanlah keaiban, bukan juga celaan. Maksud dia itu kan celaan atau benda tak elok. Kan, bukan aib untuk kita beriman dengan Allah dan iman apa yang turun daripada kita, iman dengan apa turun sebelum dari kita itu keaiban. Fa yakun istisna munqati'an. Jadi istisna tu, illa tu dia jadi terputus. Hanya kerana lah maksud dia. Bukannya maksud dia kecuali. Okey. Kama fi qaulihi ta'ala, macam dalam firman Allah Ta'ala surah Buruj ayat ke-8. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka marah atau benci atau tak suka kepada golongan beriman tadi, hanya kerana mereka beriman dengan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah nyatakan surah Taubah ayat ke-74, kat qaulihi Allah Ta'ala, wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi. Dan tidaklah mereka membenci atau marah hanya kerana Allah Ta'ala kayakan mereka dengan sebab Allah Ta'ala kayakan mereka dan Rasulnya daripada kelebihannya. Ini pasal orang munafik kan, dia marah kalau tak dapat harta. Kalau dapat harta pun dia jadi macam tu juga. Mereka tak suka, melainkan tak mahu kecuali untuk Allah Ta'ala kayakan mereka dan juga Rasulnya fadli. Ini maksud dia. Jadi ilah tu dipanggil istisna munqati'. Istisna yang terputus. Dia bukan istisna satu ayat macam, kalau satu ayat macam la ilaha illallah, kan ayat tu satu. Maksud dia satu ayat. Kat sini istisna ni terputus. Yang saya terjemahkan tadi maksud apa hanya kerana. Yang terjemahkan kecuali. Tersebut hanya kerana.
Okey, wa qaulu dan firman Allah Ta'ala lepas tu, wa aktsarukum fasikun, sedangkan banyak yang kalian fasik. Maktuf dia ni ataf kepada, dia jadi ikut ke depan, dia susulan kepada kami beriman dengan Allah dan apa yang turun pada kami dan apa yang turun kepada kami, sedangkan kalian, okey, orang-orang yang fasik. Banyak kali kalian orang fasik. Ai amanna bi anna aktsarakum fasikun. Ai kami telah beriman dengan bahawa kebaikan kalian adalah orang fasik. Okey. Ai kharijuna an ta'atil ani tariqil mustaqim. Mana kalian menentang. Kami beriman, kalian menentang. Itu ke kalian sebab kalian menyampah sangat? Kalian tak ikut perintah Allah Ta'ala, maka orang ikut perintah Allah Ta'ala kalian tak suka. Mana kalian keluar daripada fasik tu, keluar daripada jalan yang lurus. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala suruh Nabi kata balik. Sebut lagi pada mereka, ingatkan mereka tentang perangai mereka yang sebenar, yang mereka sebenarnya dengan perangai tadi jelas bahawa iman mereka tidak betul. Ya, Allah nyatakan, "Qul hal unabbiukum bisyarri min dzalikum." Katakan hai Muhammad, nak tak aku beritakan kalian, aku beritahu kalian dengan lebih jahat, lebih teruk daripada itu, masubatan inda rabbikum, inda Allah, balasan di sisi Allah Taala. Hal ukhbirukum bisyarri jaza inda Allahi yaumil qiyamati mimma tadhunnuna bina. Kalian adakah hal kalian nak tak? Hal tu maksudkan adakah, maksudnya kamu nak tak? Adakah kamu mahu? Ukhbirukum, aku beritahu kalian, bisyarri jazai inda Allah, dengan seburuk-buruk balasan di sisi Allah Taala yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Mimma tadhunnunahu bina, berbanding apa yang kalian sangka ia terhadap kami. Kalian sangka macam-macam, kalian nak dengar tak? Yang lagi teruk daripada apa yang kalian sangka tu. Wa hum antumul ladzi hum muttasifuna bi hadhihi sifatil mufassirati. Iaitu mereka adalah kalian sendiri. Itu orang-orang yang mereka ni bersifat dengan sifat-sifat ini, yang sifat penjelasan ni. Sebab yang datang ni adalah penjelasan bagi yang lebih teruk berbanding apa kalian sangkakan. Faqauluhu, Allah Ta'ala firmankan, man la'anahu Allah. Faqauluhu, maka firman Allah tu, barang siapa orang-orang yang dilaknat dia oleh Allah, ay abadahu min rahmatihi, Allah jauhkan dia daripada rahmatnya. Wa ghadiba alaihi, Allah murka ke atas dia. Ay ghadaban la yarda ba'dahu abada. Kemarahan yang takkan direda sesudahnya selama-lamanya. Dia reda takkan marah selama-lamanya. Nah, ini marah takkan reda selama-lamanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan mereka, dari kalangan mereka kera-kera dan babi-babi. Kama taqaddama bayanuhu fi suratil Baqarah. Ini macam mana telah berlalu penjelasan suratul Baqarah. Sebelum ayat berkenaan dengan tajuk Baqarah tu. Al-Baqarah. Dia tengok bawah tu. Al-Baqarah 65, Al-A'raf nanti 166. Al-Baqarah 65, Al-A'raf 166. Yang akan terangkan, okey. Dia kata apa dalam surah apa dia kata macam ni telah berlalu penjelasannya dalam surah Baqarah ayat 65, dan akan datang wa kama sayati idahu fi suratil A'raf. Macam yang apa yang telah lalu pada 65, 166 surah Al-A'raf. Wa Ibn Mas'udin, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah SAW anil qiradati wal khanazir. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW mengenai kera dan juga babi. Ahya mimma masakhallahu, adakah kera babi yang ada sekarang ni daripada makhluk yang akan tukar rupanya, ditukar rupa oleh Allah Ta'ala. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, inna Allah lam yahlik qauman. Allah Ta'ala tidak musnahkan satu kaum. Atau qala lam yamsah qauman, atau Nabi kata tak menukar rupa satu kaum. Fayaj'al lahum naslan wala akiba, lalu Allah Ta'ala jadikan untuk mereka keturunan ataupun pengganti. Dia habis. Okey. Wa innal qiradata wal khanazir kana qabla dhalika, dan kera dan babi ni telah ada sebelum daripada itu. Sebelum ditukar mereka menjadi kera dan babi dah wujud. So yang ditukar daripada manusia kepada binatang ni, dia akan mati macam tu saja tanpa berketurunan.
Maksud tak ada kaitan dia dengan yang babi betul ataupun kera betul. Kera betul baik. Wa qawluhu fi mata lepas tu wa abadat taghuta, dan dia menyembah akan menyembah akan taghut. Wa quri'a wa abadat taghuta ala annahu fi'l al-madi, dan dibaca abada tu dengan fi'il madi lah. Dia dengan fi'il madi. Wa taghut tu mansub bihi, mansub dinasabkan dengan kalimah dengan fi'il madi tu. Penyembah, dia menyembah akan taghut. Ai wa ja'ala minhum man abadat taghut. Itu akan jadikan di kalangan mereka orang-orang yang menyembah taghut. Wa quri'a, dan ada juga dibaca wa abuda at-taghut. Wa abuda taghut, dan dia abuda at-taghut bil idafati, jadi taghuti wa abuda taghuti, akan jadikan di kalangan mereka penyembah kepada taghut dengan idafah, dengan mudhaf ilaih. Tadi kan abadat taghuta fi'il madi dengan maf'ul bih. Ini wa abudat taghuta, itu taghuti, wa abudat taghuti, dia idafah dengan makna ala annal makna, di atas pengertian makna dia, wa ja'ala minhum khadamat taghut. Yang tanyakan di kalangan mereka ada khadam kepada taghut. Khadam kepada taghut khadam kepada taghut. Ai khadamuhu wa abiduhu, itu khadam taghut dan juga penyembah-penyembah taghut. Khadam taghut dan juga penyembah taghut. Wa quri'a wa ubudut taghuti, dan dibaca juga dengan ubudut taghut. Kata ubud, ala annahu jam'ul jam', abdun, abid, ubud, penyembah-penyembah. Jadikan mereka penyembah kera babi, penyembah-penyembah. Wa abadat taghuti, penyembah-penyembah, jamak kepada jamak. Misal simar, sumur. Macam simarun, samaratun singular dia, simarun plural dia, sumur plural kepada plural. Hakahu Ibn Jarir an A'mash, diriwayatkan, diceritakan oleh Ibn Jarir akan bacaan ini daripada A'mash. Wa haka an Buraidah al-Aslami annahu kana yaqra'uha abidat taghuti, dan diceritakan juga daripada Buraidah al-Aslami bahawa dia dahulu membaca ayat ini dengan wa abidat taghut. Wan abi wa an Ubay, juga daripada Ubay dan juga Ibn Mas'ud, wa abadu at-taghut, dan mereka menyembah taghut. Ini semua kiraat tadi, kalau kita dari segi jadikan dia fa'il dijadikan fa'il maf'ul ke, ataupun jadikan mudhaf ilaih ke, ataupun jadikan jamak kepada jamak kan, ataupun macam fi'il madi yang abadu, mereka menyembah, mereka daripada dia jadi orang menyembah, daripada mereka yang menyembah, mereka penyembah, dibuatkan daripada Ubay dan Mas'ud. Kemudian wahaka Ibnu Jarir an Ubay Abi Ja'far Al-Qari, dan telah menceritakan Ibnu Jarir daripada Abi Ja'far Al-Qari, anu kana yaqra'uha, dia dulu membacanya wa ubidat taghut, al anu maf'ul ma lam yusamma fa'iluhu, yang itu atas fa'il, atas fi'il yang, atas maf'ul yang tak disebut akan pelaku perbuatannya. Wa ubidat taghut. Okey. Semua ada makna, kemudian dirasakan jauh akan pengertian dia, makna dia. Okey. Wa zahir, okey. La bu'da fi zalika. Okey. Dan nyata dia kata, dan tiada jauh daripada itu, li'anna hadha min babi ta'did bihim. Ini adalah untuk pembentangan pada mereka, nak bagi tahu kan disembah berhala, disembah akan taghut. Okey, ai qad ubidat taghut fikum, dan telah disembah berhala ataupun taghut selain Allah Taala, sembah selain Allah Taala di tengah kamu. Antumul ladzi fa'altumuhu, kalian yang buat. Tapi dia kata wa kullu hadhil qira'at, semua qira'at ini yarji'u ma'naha ila, kembali makna dia adalah annakum ya ahlul kitab, wa kalianlah ahli kitab, at-ta'ina fi dinina, yang menuduh pada agama kami,
alladhi wa tauhid, yang ia adalah tauhid, ya, tauhidillah wa ifradihi bil ibadati, yang mengesakan Allah dan menunggalkan Allah Taala dengan ibadat, duna ma siwahu, bukan apa selainnya, ya. Kaifa yasduru minkum hadha, macam mana boleh muncul daripada kalian perkara ini, wa antum qad wujida minkum jami'u ma dzukir, sedangkan kalian telah didapati pada kalian semua yang disebut tadi. Laknat oleh Allah, Allah Taala murka, ditukar jadi kera dan babi, penyembah berhala. Dia semua kan dia buat. Dia kata, walihada qala, ini Allah Ta'ala firman lepas tu, ulaika syarrum makana, mereka telah lebih teruk dari kedudukan. Ai mimma tadhunnuna bina, berbanding apa kalian panggil apa, sangka terhadap kami. Wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih sesat daripada jalan yang lurus, daripada kelurusan jalan. Wa hadha min babi isti'mali af'ali tafdil, ini daripada penggunaan daripada bab penggunaan af'al tafdil. Adallu, syarrun makanan, adallu, syarrun tu dia sebenarnya paling teruk kedudukan, paling sesat. Okay. Ini penggunaan af'al tafdil fi ma laisa fi tarfil akhari musyarakatan, ya, pada yang tiada pada pihak satu lagi sebarang perkongsian pada yang ni. Dia tak ada pun, orang bukan maksud dia, bukan maksud dia panggil apa, kita dengan diorang mana lagi baik, tak, bukan. Sebenarnya tak ada perkongsian dekat situ. Tak ada perkongsian dekat situ. Macam cerita macam mana lagi sedap. Dua-dua sedap kerana ini makanan. Ini sekarang ni, ini ahli syurga, ini ahli neraka. Ini adalah orang tak sayang, ini orang tak benci. Maka macam mana boleh ada kita siapa lagi baik? Tak ada perkongsian pun sebenarnya. Okay, macam ni kata kat sini, kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 24, ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila, penghuni-penghuni syurga pada hari berkenaan lebih baik tempat tinggal dan lebih elok daripada segi kata-kata. Mana apa yang kata-kata mereka perolehi, dengar, semua yang terbaik. Dan tempat tinggal mereka pun juga paling elok. Maqila. Tempat rehat. Tempat tetap, makil, qailulah. Okey, qailulah. Perkataan qal ayakilu. Makil, tempat rehat. Tempat tinggal, tempat rehat. Mustaqar, tempat tinggal. Makil, tempat rehat. Penghuni syurga, orang-orang ahli-ahli syurga, pada hari berkenaan lebih baik tempat tinggal, tempat menetap, dan juga lebih elok tempat tinggal, tempat rehat. Okey, dia bukan maksud satu pihak lagi elok juga. Macam elok, lebih elok. Tak. Iaitu tak ada kaitan langsung. Ini adalah penggunaan isim tafdil pada apa yang bukan pada pihak satu lagi, perkongsian padanya. Dari segi bahasa kena faham. Maka maksud dia ini lebih baik, itu baik, ini lebih baik. Ini tak. Satu tu teruk, ini je terbaik sebenarnya. Okey, baik. Alhamdulillah, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Nanti kita ambil ya. Kita berhenti pada ayat 60. Nanti kita sambung 61 sampai 63. 61 sampai 63. Baik. Wallahilhamd. Okey, ada soalan? Okey, salam Ustaz. Soalan ni mungkin luar tajuk. Tapi berlaku baru ni kepada sahabat saya. Apa hukum jika kita terpaksa pakai jaket kulit babi? Adakah badan atau baju kita pakai itu perlu disertu? Ketika jaket dipakai, badan kita kering. Barakallahu fiik. Pertama sekali, sertu untuk babi tidak ada dalam jumhur para ulama. Sebab dalam hadis Nabi SAW, sertu basuh badan, basuh bahagian yang kena najis tu dengan air tanah sekali, 6 kali air biasa, hanya untuk anjing, bukan untuk babi. Babi tidak ada. Kalau anda kata babi ni, kalau anda kata dia kena badan kita, kalau ada kesan bau atau warna dan rasa, maka cuma perlukan basuh macam basuh najis biasa. Basuh najis biasa. Itu asas pertama kena faham. Maksudnya kalau kita kena kan, ada bau, dia basuh dia sampai hilang bau. Macam kita kena najis biasalah. Sertu dengan untuk babi ni tidak ada dalil yang jelas.
ia adalah kiasan sebahagian para ulama. Dia kata kalau anjing teruk, babi patut lagi teruk. Babi lagi patut. Kalau anjing patut dibasuh 7 kali dengan satu air tanah, maka babi lagi patut. Kita boleh kata juga babi lagi banyak patutnya. 13 ke 25 kali ke, tapi sebenarnya tak ada dalil Tak ada dalil. So ala kulli hal memang tak perlu badan tak ada, kalau tak ada dia mandi biasa dah cukup. Mandi biasa dah cukup. Okey. Allahu a'lam. Okey, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.